Baik, hari ini kita akan belajar tajuk Cuba kamu buka buku surat 26, okay? Tentang tayamum. Okay, tengok depan. Baca tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai niat. Yang dikatakan tayamum ialah kita menyapu debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci ke muka, dan kedua tangan hingga ke siku. Dua tangan kita ni hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai dengan itu maksud tayamum. Okey, itu beza dia dengan kita ambil air semayang. Ambil air semayang kita guna air. Tayamum kita guna debu. Itu beza dia. Sebab apa kita bertayamum? Sebab tayamum tadi kita tengok siapa. Okey. Jadi beza tayamum dengan wudu. Wudu kita nak semayang, kita ambil wudu lah, kita ambil semayang. Tapi kita tak boleh nak ambil wudu. Kita tak boleh kena air. Jadi macam mana cara dia? Kita bertayamum. Jadi tayamum ni kita menyapu debu tanah yang suci, okay, ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Maknanya anggota tayamum ni ada berapa? Anggota tayamum ada dua, iaitu muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Kalau kita ambil semayang, wudu, anggota wudu ada berapa? Muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib lah kaki, kan? Itu anggota wudu yang wajib. Ada 4. Muka, tangan hingga ke siku, kepala dan juga kaki. Kalau tayamum 2 saja, iaitu muka dan juga tangan hingga ke siku. Itu maksud tayamum. Sekali lagi baca, tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai niat. Cuba kita tengok dalam buku kamu, surat 26. Kamu tengok dalam perbualan tu kan, dia kata maksud tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai dengan tayamum menggantikan wudu atau mandi hadas disebabkan kekuduran. Kita tayamum ni sebab kita tak boleh nak berwudu. Kita tak boleh nak ambil semayang. Sebab tu kita bertayamum. Sebab apa kita tayamum? Apakah sebab-sebab yang mengharuskan kita ni bertayamum? Apa sebabnya? Kenapa kita kena tayamum? Ini sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Pertama dia Tiada air tetapi tidak mencukupi. Cuaca terlalu sejuk. Itu sebab yang boleh. Cuaca terlalu panas dan sejuk. Panas tu sama juga lah, kan? Itu sebab yang haruskan kita bertayamum.
ada sebab ni, kita boleh tayamum. Okey. Baik, cuba kita tengok Okey, yang pertama sekali sakit. Sakit. Tidak boleh menggunakan Okey, kalau sakit, sakit yang tidak boleh menggunakan air sama ada menyebabkan penyakit dapat sembuh atau bertambah sakit. okey, yang pertama sakit. Okey. Sakit yang tidak boleh menggunakan air, ataupun tak boleh kena air. Sama ada menyebabkan penyakit lambat sembuh atau bertambah sakit. Maksudnya kita sakit lah, kita luka contohnya. Tangan kita ni cedera, kan? Luka. Nak ambil sembahyang tak boleh. Kalau kita luka tempat yang bukan apa anggota wuduk, tak apa. Kita luka dalam perut, kan? Boleh ambil sembahyang. Sebab dia bukan anggota wuduk, kan? Okey, katakan kita cedera dekat tangan, luka dekat tangan, kan? Tak boleh nak kena air. Kalau kena air sakit, ataupun kalau kena air bertambah sakit, maka ketika itu kita boleh bertayamum. Okey, maksudnya kita sakit lah. Sakit yang menyebabkan kita tak boleh guna air. Kaki kita luka, tak boleh nak ambil wudu, kan? Kena tayamum lah. Okey. Kalau kita sakit, kita luka tempat yang bukan anggota wudu, tak apa, kan? Ya, selain daripada muka, tangan, kepala dan juga kaki. Anggota yang wajib. Kaki kita luka, tak boleh kena air. Sembahyang macam mana? Kita betah. Tapi kalau kita luka dekat mana? Dekat perut, contohnya, kan? Ada dalam salah, kita boleh ambil okey, baik. Jadi yang pertama sekali sebab yang membolehkan kita bertayamum ialah sakit. Okey, ada soalan tentang tu. Tanya. Kalau dia sakit dalam lutut, boleh tayamum tak? Boleh jawab. Dia bukan macam wudu. Kan? Okey, baik, yang kedua. Yang kedua ialah air. Okey, baca. Sekiranya seseorang itu tidak ada air padanya, tetapi yakin air dikeluarkan sekitar, hendaklah dia mencarinya terlebih dahulu kira-kira sekitar 6.000 langkah. Jika air masih tidak ditemui, bolehlah bertayamum. Baik, sebab yang kedua tak ada air, kan? Maksudnya musim kemarau lah. Musim kemarau, air tak ada. Maka ketika itu kita boleh letak air. Tapi kita kena cari dulu, kan? Dia kata cari dulu di kawasan yang dekat-dekat. Contohlah kita duduk di hutan, kan? Hutan tak air. Tiba-tiba di sekolah kita ni ada air. Kita tak ada tayamum. Kita kena cari dulu kawasan sekitar dia. Dia kata kira-kira 6.000 langkah, kan? Kalau kita tak cari, tak boleh cari dulu agak-agak kawasan tu tak ada, barulah kita boleh bertayamum, kan? Musim kemarau, air baik tak ada, air sungai kering, semua air tak ada, kita boleh bertayamum. Okey, yang ketiga. Sebab yang ketiga yang membolehkan kita bertayamum, ada air, Tetapi tidak mencukupi. ada air tetapi tidak mencukupi. Kita baca, jika Seseorang itu hanya mempunyai air yang sedikit dan air itu hanya cukup untuk keperluan minuman dan binatang, sedangkan dalam keadaan ini dia boleh bertayamum. baik, sebab yang ketiga yang membolehkan kita bertayamum ialah air ada tapi sikit, hanya cukup untuk
minum ya, untuk kita minum, untuk kita basuh pakaian, dan juga untuk binatang makan. Kalau kita guna ambil air semayang, binatang kita makan. Kan? Ya. Ataupun guna ambil air semayang, kita tak ada nak minum. Masa tu kita boleh petang ayam. Kan? Ada ayam untuk kita minum, untuk kita masak, makan. Lepas tu untuk binatang ternakan. Kalau kita ada pula binatang apa masuk makan, ketika itu kita boleh bertayamum. Kita orang kata apa, kita bagi dekat binatang lah. Kalau kita ada binatang ternakan, okey, maka ketika itu boleh bertayamum. Dan yang keempat, cuaca terlalu sejuk. Cuaca okey, yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Kalau kita guna ayam, kalau kita ambil ayam, betul ayam, sejuk, terlampau sejuk, maka ketika itu kita boleh bertayamum. Sejuk sangat ni, cuaca sejuk sangat, tak boleh tu. Nak kena ayam sikit pun tak boleh. Kan? Maka ketika itu kita boleh bertayamum. Okey, itu 4 sebab. Okey, 4 sebab yang membolehkan kita bertayamum. Okey, 4 sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Okey, saya ulang balik. Yang pertama tadi ialah sakit. Okey, kita sakit. Sakit yang menyebabkan kita tak boleh ambil wudu. Nak kena ayat tak boleh. Tangan ni buka. Maka ketika itu kita boleh bertayamum. Okay. Yang kedua, tiada air. Ayat tak ada. Ayat mutlak lah. Ayat yang boleh ambil air semayang. Tak ada. Okay. Tapi kita kena cari dulu di kawasan tu. Jangan cari. Lebih kurang dengan tenang, dengan kau. Kalau cari tak ada, barulah kita boleh cari dulu, jangan tak cari. Air tu mesti air mutlak, air yang boleh digunakan untuk mengambil air. Dan yang ketiga boleh ada air tetapi tidak cukup. Air ada tetapi tidak cukup. Hanya untuk kita minum dan juga untuk binatang ternakan. Jadi maka ketika itu kita boleh bertayamum. Okey? Baik. Dan yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Sejuk sangat, terlampau sejuk. Memang kalau kita guna ayat dia mudarat. Maksudnya mendatangkan kesan yang tak eloklah, bahaya. Jadi maka ketika itu kita boleh bertayamum. Baik, itu 4 sebab ataupun 4 perkara yang mengharuskan kita bertayamum. Ada siapa nak tanya apa? 4 perkara yang membolehkan kita bertayamum. Okey. Siapa biasa bertayamum? Awak biasa bertayamum? Buat apa? Siapa? Ayat tak ada? Di mana? Ustaz. Lepas tu? Tayamum? Lepas tu tayamum lah. Pandai kamu tayamum. Bila lagi? Oh, dah masa bila kamu tayamum tu? Dia jam 4, ada jam 3 kan? Jam 2. Belajar tak jam 2 tayamum? Apa aja? Mau aja. Dia bisa bertayamum tak? Dia kata jam 2 lagi. Kan? Mau dia aja. Okey? Baik, ada soalan tentang perkara-perkara yang mengharuskan tayamum. Faham? Faham tak? Faham. Baik, erti tayamum faham? Faham erti tayamum? Faham. Perkara yang mengharuskan tayamum faham? Faham.
mesti tayamum dan juga perkara-perkara yang